Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina wa uswatina wa nabiyyana Muhammadin nabiyil amin wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafa' syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuran yang sebanyak-banyaknya dan syukuran yang seluas-luasnya di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlalu banyak. Dan alhamdulillah malam ini masih lagi mengizinkan untuk roh kita dan nyawa kita bersemayam dalam tubuh kita dan diberikan kesihatan untuk sama-sama kita memakmurkan rumah Allah dan kita duduk sebentar bagi kita meneruskan sedikit perbincangan kita dan perbahasan kita dalam majlis ilmu. Dan sebagaimana yang telah pun kita sebut dalam bulan yang lalu, berhubung kait dengan ciri-ciri khusus tentang gerakan Islam. Dan di antara beberapa perkara yang telah pun kita sebut, 3 perkara yang lalu, dan kita sampai kepada ciri yang keempat sebagai perbincangan kita pada malam ini. Perjuangan Islam ataupun gerakan Islam itu nafas dia adalah panjang. Nafasnya adalah panjang, usianya adalah panjang. Tanggungjawab yang besar dan berat yang dibebankan ke atas bahu para petugas di medan dakwah membuktikan betapa perjalanan dakwah ini adalah panjang dan jauh. Gerak kerjanya terlalu sukar dan jihadnya adalah sengit. Ini satu realiti yang perlu kita faham dan perlu kita terima, sebab ia menjadi sunnatullah di dalam gerakan Islam, di dalam perjuangan Islam. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua itu dan menjadikan perjalanan hidup baginda adalah perjalanan yang menjadi teladan untuk menuju ke syurga Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, seawal tidak ada manusia yang ada jaminan untuk dapat sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala, melainkan ataupun tidak ada manusia yang tahu bagaimana perjalanan yang benar untuk menuju syurga Allah, melainkan yang tahu hanyalah yang mencipta syurga itu sendiri. Maka yang mencipta syurga, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah pun melantik, memilih seorang manusia untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh, untuk menjadi ikutan. Dan
manusia inilah yang telah pun dipilih oleh Allah untuk menunjuk jalan bagaimana menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang dipilih oleh Allah yang merupakan nabi kita dan juga nabi yang terakhir bagi segala nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sentiasa menunjukkan kepada kita dalam semua kehidupan ini akan perjalanan yang betul dan perjalanan yang selamat. Sebab itu mereka-mereka yang dapat mengikut perjalanan Nabi adalah mereka-mereka yang akan dapat untuk turut serta di dalam perjalanan dan juga turut serta dalam mengisi antara penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang lari daripada jalan Nabi SAW sudah tentulah mereka tidak akan berjaya untuk mencapai. Maka oleh sebab itu Allah SWT telah beritahu kepada Nabi bahawa perjalanan kerja Nabi itu adalah sukar, adalah panjang. Dan Allah beritahu kepada Nabi bahawa perjuangan Islam itu adalah nafasnya adalah panjang. Sebagaimana sebelumnya ditunjukkan kepada Nabi akan kerja Nabi-Nabi yang terdahulu. Termasuklah kerja-kerja dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam yang memakan masa lebih daripada 950 tahun. Dalam masa 950 tahun itu hanya sekadar 80 orang saja pengikut yang berjaya mengikut Nabi Nuh AS. 950 tahun ni kalau kita kira tuan-tuan sekalian, berapa penggal pilihan raya agak-agak kalau kita kira. Tak terkira kita. Melainkan ambil kalkulator baru kita kira. 5 tahun sekali. Kalau 950 tahun, jadi tuan-tuan sekalian, oleh sebab itu Allah mentakdirkan apatah lagi pengikut 80 orang. Kalau sekadar 80 orang pun dalam tempoh 950 tahun itu pun masih hilang wang pertaruhan lagi. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan bahawa Nabi Nuh gagal, tidak. Sebab Nabi Nuh telah mengikut jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat kemenangan itu ialah apabila manusia telah meraih ataupun telah memperolehi satu nikmat, satu kemenangan besar yang Allah telah janjikan. Ketika manusia berada di alam akhirat, di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan itu yang dirintis oleh Nabi Nuh alaihi salam dengan penuh kesabaran. Maka oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, begitu juga yang Allah beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa perjalanan perjuangan itu usianya adalah panjang, nafasnya adalah panjang. Kenapa Allah menjadikan dia panjang, dia sukar? Tak boleh ke Allah nak jadikan perjalanan ini pendek dan mudah? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Sebab petunjuk pun Allah yang pegang, syurga pun Allah yang pegang, neraka pun Allah yang pegang. Kemenangan itu Allah yang pegang. Maka apalah kalau kita kata, apalah salahnya kalau Allah berikan petunjuk kepada semua orang Mekah zaman mula-mula baginda menjadi Rasul, menjadi Nabi. Allah bagi petunjuk kepada semua orang Mekah, maka semua pakat beriman kerana petunjuk itu Allah yang pegang. Tak jadi kepayahan kepada Nabi terpaksa menghadapi berbagai-bagai rintangan, halangan, caci maki, maki hamun, fitnah, macam-macam yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Terpaksa pula dihalau pergi ke Taif, terpaksa pula pergi ke Yathrib, terpaksa pula berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kenapa begitu payah sekali? Jadi oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, sedang manusia berdiri di hadapan zat Allah yang Allah sendiri mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah boleh. Kalau Allah kata nak menang, menang. Kalau Allah kata nak menang, menang. Tetapi Allah sengaja menjadikan perjalanan perjuangan itu adalah sukar dan panjang. Sukar dan panjang. Kerana hidup itu sendiri adalah merupakan ujian untuk Allah memilih bahawa syurga itu yang harganya mahal, dia hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang pengorbanannya juga adalah mahal dalam kehidupan. Syurga itu harganya, nilainya tinggi. Nilainya besar. Sebab itu
dia diperuntukkan oleh orang-orang yang besar juga pengorbanannya dalam kehidupan. Allah kata, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah." Kalaulah kamu menyangka, wahai Muhammad, bahawa perjuangan kamu, kerja kamu itu untungnya mudah, jalannya dekat, nescaya ramai orang akan mengikut kamu. Tetapi perjalanan kamu, perjuangan Islam itu untungnya lambat, jalannya pula jauh, alaihimus syuqqah, dan kamu akan menempuh kepayahan. Sebab itu ramai orang yang tidak dapat mengikut kamu, dan ramai juga orang yang kecundang dalam perjalanan ketika mengikut kamu. Itu berlaku di dalam sejarah. Ada orang yang memang tak nak mengikut Nabi kerana perjuangannya panjang. Ada orang yang mengikut kemudian keluar pula untuk tidak mau mengikut Nabi SAW sebab lambat sangat. Sebab lambat sangat. Itu telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa sifat perjuangan Islam, sifat gerakan Islam, sifat kerja Nabi itu adalah lambat dan sukar dan payah, jalannya pula adalah jauh. Kerana Allah sengaja menjadikan semua itu untuk menjadi penilaian, yang mana mereka yang benar-benar sabar dalam kerja-kerja, dalam pengorbanan mereka, yang mana di antara mereka yang tidak sabar. Sebab itu dalam Islam ada istilah-istilah al-mutasaqitun, orang yang gugur daripada perjuangan. Ramai di kalangan mereka yang asal mengikut Nabi tetapi akhirnya mereka gugur. Al-musta'jilun pun antara istilah yang disebut ialah orang yang tidak sabar untuk melihat kemenangan. Orang yang tidak sabar untuk melihat kemenangan. Sebab itu apabila Nabi menyebut ada 10 orang sahabat yang dijamin syurga, bukan maknanya 10 sahabat ni saja masuk syurga, yang lain tak masuk syurga. Tetapi kenapa seolah Nabi mendokumenkan bahawa 10 sahabat ini dijamin syurga, padahal yang lain pun sahabat juga, yang lain pun ikhlas. Menurut ulama hadis, supaya dengan kenyataan Nabi itu, supaya kita merenung untuk kita melihat tiap-tiap diri para sahabat yang dijamin masuk syurga. Ada 10 sahabat, dan Nabi tidak supaya kita belajar daripada pribadi-pribadi yang dimiliki oleh 10 sahabat ini, yang ternyata antara mereka berbeza-beza. Dia punya sifat, dia punya personality, tetapi mereka mempunyai peranan yang besar. Mereka masing-masing meletakkan keikhlasan dalam kerja, mereka meletakkan kesabaran dalam kerja, sehinggalah mereka diangkat untuk diberi jaminan akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu daripada 9 orang para sahabat, 10 orang ini, 9 mereka adalah ahli politik. Seorang sahaja yang menurut ulama-ulama tarikh yang mengatakan dia bukan ahli politik. 9 daripadanya adalah ahli politik, pemimpin-pemimpin yang dilantik oleh Nabi, sama ada jadi khalifah, sama ada jadi gubernur, sama ada jadi wakil negara, sama ada memegang jawatan-jawatan dalam negara. 9 daripada mereka adalah ahli politik. Jadi para hadirin sekalian, itu sifat personality yang ada di kalangan para sahabat yang dijamin syurga, kerana mereka mempunyai masing-masing mereka mempunyai keikhlasan dalam kerja, dan mereka mempunyai kesabaran dalam kerja, dalam perjuangan mereka. Baik. Jadi itu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebut bahawa perjalanan hidup ataupun perjuangan Nabi itu nafasnya adalah terlalu panjang dan kemenangannya adalah sukar dan payah dan jauh. Sebab itu dalam zaman Nabi, kalau Allah nak bagi mudah, tapi Allah sengaja payahkan. Kerana apa? Kerana Allah nak memilih mereka-mereka yang sabar mengikut Nabi, merekalah yang dapat anugerah syurga. Oleh itu, mereka yang mengikuti jalan ini wajib mempunyai persediaan untuk menghadapi segala bentuk kekerasan, kesukaran dan pengorbanan. Allah berfirman,
ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka dibiarkan, yakni begitu sahaja dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji lagi. Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi itu juga merupakan satu ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyatakan bahawa manusia tidak akan terlepas daripada ujian. Kerana ujian itu mesti Allah bagi untuk menilai yang mana mereka yang layak untuk dianugerahkan kemenangan dan yang mana mereka tidak dianugerahkan dengan kemenangan. Dan hakikat kemenangan ialah apabila kita telah berjaya mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kemenangan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan sekalian, orang yang tidak sabar ni kadang dia buat satu sangkaan buruk kepada Allah. Itu. Orang yang tak sabar ni buat sangkaan buruk kepada Allah. Apa sangkaannya? Dia kata ada satu kumpulan tu berdoa kuat, sembahyang hajat kuat, menang tak juga dia kata. Kan? Sembahyang hajat tiap-tiap kali lepas sembahyang jemaah, sembahyang hajat. Doa bukan main, doa kunut nazilah. Tiap-tiap sembahyang subuh dibaca kunut nazilah. Kan? Sembahyang hajat kuat, doa kuat, tapi tengok Allah tak kabulkan pun doanya. Allah tak terima doanya. Siapa kata Allah tak terima doa kita? Bila kita kata Allah tak terima doa kita, maknanya kita sudah masuk wilayah Allah yang Allah tidak izinkan. Sedang Allah sendiri menyatakan bahawa Allah sentiasa perkenankan doa orang yang baik-baik, orang yang beriman. Jangan bimbang dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah suruh kita berdoa panjang-panjang, berdoa banyak-banyak kepada Allah, dan sebanyak mana doa yang kita kemukakan itu menandakan perhambaan kita kepada Allah, pergantungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Allah belum pandang pun kita punya doa, tetapi Allah lebih. Bermula dengan memandang apabila seorang sudah mula mengangkat tangan kepada Allah, berarti seorang manusia itu tahu bahawa dia ada Tuhan dan dia ada tempat bergantung. Dan dia ada Tuhan yang maha kaya, yang maha agung, yang maha berkuasa. Itu pun sudah akan dibalas dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita memang kena banyak berdoa. Tapi jangan sampai kita mengatakan bahawa bila kita berdoa ada doa yang Allah tidak perkenankan. Tidak. Allah akan perkenankan segala doa. Kan? Sebab itu Allah sebut dalam Quran. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, maka aku hampir. Dan aku akan perkenankan segala permintaan hamba-Ku. Aku perkenankan, kata Allah, segala permintaan hamba-Ku. Sebab itu doa ini tuan-tuan sekalian perlu kita lihat daripada beberapa aspek. Allah tidak tolak doa kita, tetapi para ulama kata ada 3 kaedah bagaimana Allah nak layan doa kita. Yang pertama, ayyu'ajjilallahu fid dunya. Allah akan perkenankan doa itu waktu kita hidup di dunia. Dunia lagi Allah dah bagi kita dah. Sama ada cepat atau lambat. Cepat lambat itu perkiraan manusia. Bagi Allah, ketika Allah beri, itulah saat yang paling tepat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bagi kita lambat, tapi bagi Allah itulah masa yang paling tepat. Kan? Masa yang paling tepat. Sebab itu dalam sejarah banyaklah. Nabi Zakaria alaihissalam malam pertama perkahwinan dah berdoa dah minta anak lelaki yang baik. Malam pertama. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Malam pertama dah minta dah anak lelaki yang baik. Malam pertama. Malam kedua minta lagi. Malam ke-1000 minta lagi. Malam ke-2000 minta lagi. Malam ke-50 tahun perkahwinan dia minta lagi. Malam ke-80 tahun perkahwinan dia minta lagi.
Allah tak bagi lagi. Beberapa ulama tafsir menyebut di situlah kerinduannya Allah untuk terus mendengar permintaan daripada hamba-Nya yang kekasihnya Zakaria alaihissalam. Yang kedua, kerana Allah nak kurniakan itu, Allah uji dulu dengan kesabaran, baru Allah kurniakan nikmat yang besar. Malam ke-90 tahun dia terus berdoa, barulah Allah jawab doa Nabi Zakaria. 90 tahun kahwin, barulah Allah jawab. Itu pun kata Nabi Zakaria, dia terpaksa, bukan terpaksa, tetapi dalam doa diselitkan dengan keadaan dirinya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'a'i rabbi syaqiyya. Ya Tuhan, ya Rabb, tulangku dah kepuk dah, tulangku dah lemah dah, rambutku pun dah beruban dah. Tapi aku takkan jemu untuk minta kepada kamu ya Allah. Aku takkan jemu untuk terus minta kepada kamu. Jadi itu barulah Allah perkenan malam ke-90. Perkiraan manusia boleh jadi lambat, tapi itulah saat yang paling tepat Allah beri kepada Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Baru Allah jawab. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Bukan sekadar Allah beritahu anak kamu nanti nama dia Yahya, mengandung tak lagi. Allah buh nama awal-awal lah, nama dia Yahya. 4 sifat anak kamu yang baik. Sebab kamu minta anak baik, aku perkenankan anak baik. Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. 4 sifat Allah bagi. Kita kadang-kadang banyak orang kita ni doa kita swastakan pada imam je, kan? Kita pun kadang-kadang tak berapa faham doa imam tu. Kita amin je lah dengan kita letak sangka baik je. Mudah-mudahan imam minta yang terbaik punya, kan? Imam pun ketika jadi imam janganlah ambil kesempatan dengan doa makmum yang tak faham tu, kan? Ni imam selamba minta yang dia punya saja, sementara makmum mengaminkan. Tak boleh lah, kan? Tapi makmum pun sekurang-kurang, sebab kita ni ialah orang kita ni kan suka tengok Hindustan kadang-kadang, kan? Bukan faham pun, tapi bab sedih menangis juga dia kadang-kadang, kan? Endingnya sedih, kan? Endingnya sedih. Hero terpaksa berpisah dengan heroin, menangis juga dia, faham pun tak bahasa. Sebab tu bila kita berdoa, tuan-tuan sekalian, begitu juga. Kadang-kadang tak faham doa imam, tapi kita ada merasakan ada suatu yang sedih diminta oleh imam, ataupun suatu yang sangat mustajil ataupun sangat penting diminta oleh imam. Jadi kita merasa. Jadi itu pun sudah cukup dah. Itu pun sudah cukup. Tetapi sebenarnya kita sendiri kena perbanyakkanlah doa kita. Sebab pertama disebut bahawa Allah akan perkenan waktu di dunia. Yang kedua, ayyudahira ila yaumil qiyamah. Allah tangguhkan pemberian itu untuk diberi pada hari kiamat nanti. Allah tak bagi kat dunia, tapi Allah nak bagi di hari kiamat nanti. Kan? Allah nak beri kebahagiaan, kenikmatan, kemenangan itu di hari akhirat nanti. Sebab itu ada ulama menyebut apabila Allah sudah mula buka peti doa seseorang dan Allah sudah mula untuk berikan segala yang dia pohon, orang lain yang melihat ketika itu barulah mula nak minta balik ke dunia, nak berdoa banyak-banyak, supaya Allah juga bagi kepada dia. Sebab tu kita kena doa jelah tuan-tuan sekalian, minta kepada Allah. Dan yang ketiga, ayyusarrifal akhar bihikmatihi. Yang ketiga, cara Allah nak bayar, Allah ganti dengan benda lain. Allah ganti doa kita tadi dengan yang lain mengikut hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita minta kaya, tak kaya-kaya pun. Tak kaya-kaya. Tapi anak kita semua pandai-pandai, semua berjaya, kan? Kita tak minta pun, jangan kita minta anak saya berjaya, gaji tinggi apa semua. Tak kita minta pun, kita minta kita yang kaya, kita tak kaya-kaya. Motosikal tu jugalah daripada dulu dengan magat tak ada,
rotek jauh sekali kan. Tapi anak berjaya. Anak-anak berjaya. Kadang-kadang minta duit banyak. Tak banyak-banyak duit. Tapi Allah bagi kita sihat. Sihat ni duit lah tuan-tuan sekalian. Sihat ni rezeki lah. Cuba sakit tengok. Sakit perut je lah kan. Ini musim-musim durian ni kan. Ni sakit perut pula. Pasal hari tak apa lagi. Boleh lah. Pil cikit take on boleh lagi jalan kan. Tapi kalau dengan tu pun tak jalan juga. Kawan pula kata dulu jiran saya macam ni lah 2 hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bekerja kita cari doktor pakar tuan-tuan sekalian. Doktor kata 600 kita bayar. Mati punya pasal 600 kita bayar. Sakit dah duit terpaksa keluar. Tengok. Bila sehat itu sebenarnya adalah rezeki, adalah duit. Allah ganti duit dengan kesehatan tubuh badan kita semua. Jadi Allah ganti dengan yang lain. Sebagaimana isteri Ali Imran. Isteri Ali Imran kan minta anak perempuan. Minta anak lelaki. Qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Minta anak lelaki. Tapi Allah kata aku tak bagi kamu anak lelaki. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Tatkala dia mengandung, rupanya Allah kata aku letak dalam perut isteri Imran anak perempuan, bukan anak lelaki. Tengok Allah ganti. Sebab apa? Bihikmatihi, Allah tukar tu sebab kerana kasih sayangnya. Sayang. Boleh jadi orang yang minta nak kaya tadi tak kaya juga pasal apa? Sebab Allah tahu kalau dia bagi kaya ni, boleh jadi tak datang surau lepas pada ni. Tak dia bagi kaya. Nak minta duit banyak kan? Allah tahu puak ni kalau dibagi duit banyak kan, mula dah lah. Daripada surau ganti karaoke tiap malam, tak dibagi tuan-tuan sekalian. Elok-elok ada kat surau, dapat motor baru tak ada. Nun, Selena Gomez tu. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi kerana rahmat Allah itulah boleh jadi Allah tak bagi, Allah ataupun Allah lambatkan ataupun Allah tangguhkan. Jadi yang penting Allah nak mendengar rintihan sentiasa daripada kita. Saat kita mengangkat tangan itu pun Allah sudah meletakkan kasih sayangnya kepada kita, kerana bila kita minta kepada Allah, Allah tahu yang kita ni tahu kita ada Tuhan, kita ada Allah yang Maha Agung. Kalau tidak, kenapa kita angkat tangan? Allah tahu kita ada Tuhan, kita ada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Besar. Baik. Jadi begitulah, dalam kehidupan ini manusia akan sentiasa diuji. Ujian itu untuk apa? Itu untuk menilai siapa mereka yang beriman, siapa mereka yang tidak beriman. Bukan sekadar kita, sebelum daripada kita pun semua mereka diuji oleh Allah. Cuma kita ni nampak macam kita minta jauh lah daripada ujian-ujian yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Itu kan. Tapi dakwah hari ini tuan-tuan sekalian tidak sesukar dakwah dululah. Kalau kita bayang, sekarang kan mudah je kan. Sekarang kan senang nak sampaikan ilmu kan senang. Tak ada payah apa-apa. Tak payah nak kena baling apa semua kan. Dulu kan lepas pada ceramah kena baling. Kena baling. Sekarang lepas ceramah baling juga. Tapi baling apa? Tu kambing panggang, roti Arab tu, char kway teow kat luar. Tak percaya cuba belanja saya lepas ni char kway teow kan. Jadi itu mudahnya. Itu pun sebenarnya senang, itu pun adalah ujian, susah pun adalah ujian. Kadang-kadang orang boleh menghadapi ujian susah, tapi orang tidak boleh menghadapi ujian senang. Itu. Orang boleh menghadapi ujian sakit, tapi tak boleh menghadapi ujian sehat. Sekarang itu apa yang Allah kurniakan kepada kita semuanya bukanlah anugerah, bukanlah hadiah, tetapi adalah taklif, tapi adalah tanggungjawab. Yang semuanya akan ditanya. Waktu sehat kita akan ditanya, umur kita akan ditanya. Sebab apa? Sebab semua itu adalah taklif, bukannya tasyrif, bukannya kemuliaan.
melainkan apabila kita telah gunakan semua anugerah itu untuk mendekatkan diri kepada yang menganugerahkan kita semuanya. Orang-orang yang menggabungkan diri dengan harakah Islamiyah mestilah berpegang teguh kepada siasah nafas panjang, supaya dengan cara ini dakwah ke jalan Allah dapat dilakukan dengan pandangan yang jelas dan dengan niat menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mundur di tengah perjalanan dan tidak tergesa-gesa hendak merasai hasil kerja sebelum tiba waktunya. Ini semua tidak akan berlaku kecuali setelah mereka memahami bahawa kerajaan Islam adalah wasilah untuk mencapai matlamat perjuangan. Kalaulah sekiranya mereka berjaya melaksanakan pemerintahan Islam, mereka bersyukur kepada Allah. Jika mereka tidak berjaya, tidak pula berputus asa, tidak kecewa dan tidak akan merasa takut. Dengan usaha kerja tersebut bermakna mereka telah menunaikan amanah dan telah melaksanakan kewajipan dakwah. Sebab itu Nabi memberi nasihat satu hari kepada Sayyidina Ali, belajarlah kamu daripada orang yang jiwanya besar. Orang yang jiwa besar dihurai oleh ulama-ulama hadis ialah orang yang apabila Allah beri kepada mereka kemenangan, dia tidak akan sombong. Sebaliknya dia bersyukur, dan apabila diberikan kepada mereka musibah, mereka tidak akan berputus asa, dan mereka akan sabar. Jadi itu orang yang jiwanya besar, sebab mereka mengetahui semua itu adalah daripada Allah. Sebab itu kita kena yakin apa pun dalam dunia ini kullu halikun illa wajhullah, semuanya adalah musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerajaan Nabi Sulaiman yang begitu hebat, yang begitu kuat pun, kerajaan itu pun hilang juga. Kalau kerajaan Fir'aun yang begitu sangat kuat sehingga dia sendiri itu mengaku sebagai Tuhan pun hancur musnah, tuan-tuan sekalian, apatah lagi kerajaan-kerajaan yang ada. Kalau Allah hendak musnahkan, sekejap saja Allah musnahkan. Cuma bagi Allah itu masanya belum sampai. Sebab itu dalam perjalanan itu sama ada orang-orang beriman yang dikurniakan kerajaan atau orang-orang yang kufur yang dikurniakan kerajaan, semua kerajaan mereka akhirnya hilang, akhirnya musnah juga. Maka yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita tidak perlu untuk bermegah kalau Allah kurniakan kita dengan kemenangan, dan kita tidak perlu berputus asa kalau Allah kurniakan kita dengan musibah. Itu yang disebut orang yang jiwanya besar. Baik. Firman Allah, wa man nasru illa min indillah, dan kemenangan itu hanya daripada Allah. Itu sumber. Sebab itu jangan sampai dalam ini dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala yang tak perlu manusia nak campur tangan, dan manusia memang tak mampu nak campur tangan, sebab kemenangan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam pilihan raya yang ke-14. Bila agaknya? Agak-agak dah ada keputusan ke belum pilihan raya ke-14 ni agak-agak? Dah ada dah, tuan-tuan sekalian. Dah ada dah. Allah dah ada pada Allah dah keputusan pilihan raya yang ke-14. Kan? Pilihan raya ke-14 pun dah ada, pilihan raya yang ke-15 pun dah ada dah. Dah ada dah di sisi Allah keputusannya. Tapi kenapa Allah tak beritahu kita? Cuba beritahu kan senang, kita tak payah nak susah-susah. Tak payah nak pening-pening kepala, nak gaduh-gaduh, nak bertengkar-tengkar kan. 4 penjuru ke, 5 penjuru ke, 10 penjuru ke. Kenapa Allah tak nak beritahu kita? Sebab memang kehidupan itu adalah ujian. Bukan soal kemenangan. Sebab itu wilayah Allah Subhanahu wa taala, tetapi soal orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berkorban, yang dalam niat dan jiwa mereka tidak lain nak melihat bahawa agama Allah itu adalah yang menjadi matlamat dan fokus yang paling penting dalam setiap urusan kerja. Jadi tuan-tuan sekalian, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah lagi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah.
dan kamu tidak mampu melakukan apa yang kamu kehendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hakikatnya manusia itu hanya dalam wilayah usaha sahaja. Hanya dalam wilayah kerja sahaja. Dan oleh sebab itulah apabila kerja itu kita hendak jadikan dia baik, dia selamat, maka kerja itu mesti mengikut syariat. Mesti mengikut syariat, mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah ada pahala. Barulah ada pahala. Sebab di sana ada banyak-banyak jalan. Ada terlalu banyak. Subula fatafarraqa bikum an sabili. Di sana ada banyak jalan yang akan memecah belahkan kamu, mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, bila Allah mendatangkan Nabi Muhammad untuk menunjukkan kita jalan, kita tak perlu nak teraba-raba. Apa yang dilakukan oleh Nabi, itulah jalan paling selamat. Sama ada kita menang di dunia, kita melihat kemenangan itu berlaku atau tidak, itu soal lain. Itu soal lain. Berapa ramai sahabat yang mati di Mekah ketika itu, tidak melihat lagi kemenangan yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah sia-sia kerja mereka? Maka tidak sia-sia kerja mereka. Walaupun mereka sendiri belum melihat janji yang pernah Nabi sebut kepada mereka, beriman sahaja kepada Allah, mengikut jalan Nabi, Islam pasti akan menang. Itu yang dijanjikan oleh Nabi. Sebahagian mereka tidak dapat melihat kemenangan itu. Sebahagian mereka dimatikan oleh Allah awal-awal. Tetapi tidak sia-sia kerja mereka, kerana yang penting dalam hidup mereka telah mengikut syariat dan juga jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Kita pun tak tahu ni, kan? Kita pun tak tahu tah mati bila, kita pun tak tahu. Jadi oleh sebab itu yang paling penting ialah nawaitu masing-masing dalam kehidupan ini. Apabila kita fokus untuk agama, untuk Islam, untuk agama, dunia akan sujud kepada kita. Bila dia akan sujud, masa akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Boleh jadi ada orang berkata, bagaimanakah keadaannya dengan parti-parti politik yang bertindak secara kotor dan menjadi tali barut penjajah, telah berjaya menubuhkan kerajaan dan mendapat kekuasaan di sana sini dalam waktu yang begitu singkat dengan cara yang begitu mudah. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita mengatakan bahawa kedua-dua jalan, yakni jalan perjuangan Islam dan jalan parti-parti politik itu adalah berbeza. Kerana harakah Islamiyah, gerakan Islam, tidak akan sampai kepada matlamatnya kecuali dengan cara yang berbeza dan bersih. Sekiranya anda rela ditunggangi oleh kekuatan seperti ini atau diperalat oleh penjajah atau yang seumpamanya, anda akan mencapai tujuan seperti yang mereka capai. Ingatlah firman Allah, "Falizalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Maka kerana itu serulah mereka kepada agama itu dan tutup sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, ada orang yang buat organisasi, ada buat orang yang mengikut parti-parti politik, dia tidak menilai pun soal jalan ataupun soal syariat. Yang dia fikir dia perlu menang, yang dia fikir dia perlu dapat jawatan, yang dia fikir dia kira nak lawan musuh mengikut kehendak dia sendiri. Ada. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, ini dinilai di sepanjang sejarah kewujudan parti-parti politik berbanding dengan harakah Islamiyah itu sendiri, bahawa gerakan Islam dia tidak akan sama sekali sama dengan mana-mana parti politik yang meletakkan kepentingan nafsu lebih daripada untuk melihat matlamat agama itu mentadbir dan memerintah dalam satu-satu wilayah dan satu-satu negara. Maka oleh sebab itu mana-mana gerakan Islam dia mesti berbeza, dia mesti bersih. Sebab itu dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan bolehlah untuk kita bertolong-tolongan dan kita bekerjasama, tetapi dengan dua jalan, ta'awanu alal birri wat taqwa.
Alal birri ini dihurai oleh ulama-ulama tafsir, dia meliputi kepada orang Islam dan orang bukan Islam dalam kerja-kerja. Boleh jadi ada parti-parti politik nak bekerjasama dengan orang lain, parti-parti lain, boleh. Jawabnya boleh, tetapi atas dua asas. Pertama, alal birri. Pertama ialah dia di sana ada kebaikan, ada maslahah kepada orang Islam dan orang-orang yang bukan Islam bersekali. Tetapi yang kedua, wattaqwa. Wattaqwa ini hanya menyangkut dalam kehidupan orang-orang Islam. Dia tidak boleh hanya semata-mata wa ta'awanu 'alal birri. Quran tidak berhenti setakat itu, sebab kita tak boleh, sebab itu ahli tafsir tidak menyamakan antara takwa dengan bir. Walaupun kadang setengahnya mengatakan takwa dengan bir itu sama sahaja. Sama sahaja, takwa pun kebaikan, bir pun kebaikan. Kalau dua sama, Allah takkan menyatakan dalam dua kalimah dalam satu ayat. Maka di sana bila Allah menyatakan dua kalimah, dia mempunyai tuntutan yang berbeza, fokus yang berbeza dan wilayah yang berbeza antara albir dengan at-taqwa. Albir dalam konteks bekerjasama termasuk orang Islam dan orang bukan Islam, maslahah. Tetapi dalam konteks at-taqwa, dia memberi fokus hanya kepada orang Islam sahaja. Sebab itu dalam apa sahaja kerjasama, apa sahaja kita kata persepakatan, apa sahaja kerja, kita tak boleh kata kita nak albir. Islam tu kemudianlah. Kita kata nanti dah menang baru kita bincang pasal Islam. Padahal bila Allah mengatakan takwa, maka Islam tu perlu dibawa sekali. Kalau tidak nanti sama macam orang lain juga. Sama macam orang lain. Sebab itu dulu apabila pemerintah, apabila raja-raja masuk ke satu negeri, kerja dia ialah untuk menakluk. Kerja dia ialah untuk menukar. Semua sistem yang baik semua ditukar mengikut kehendak mereka. Dan bahkan dia akan meletakkan kehinaan kepada orang yang mulia-mulia. Sebagaimana Allah firman, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillaha. Raja-raja, pemimpin-pemimpin dulu bila dia menakluk satu negeri, dia akan masuk dengan kerosakan. Dia suka merosak dan dia menjadikan orang yang mulia-mulia menjadi sehina-hina orang. Tapi tidak Islam. Islam tak pernah meletakkan atas nama penaklukan, tetapi Islam meletakkan atas nama pembukaan. Fathul Konstantiniyah, Fathul Makkah, pembukaan kota Konstantinia, pembukaan kota Mekah. Kerana apa? Kerana Islam bila dia masuk, dia tidak merosak. Sistem yang baik, mana-mana yang baik, dia tidak akan ubah. Orang yang telah bersedia untuk menerima Islam ataupun menerima sistem yang Nabi bawa, mereka tidak akan dihina, mereka dimuliakan dalam Islam. Walaupun sebelumnya dia orang yang jahat tu kerana sistem. Sebab tu Nabi tak pernah pun menghina batang tubuh seseorang. Kerana kerja Nabi bukan nak menghina batang tubuh seseorang, tetapi menunjukkan teladan. Walaupun Nabi juga berpolitik, tapi politik matang, yang disebut politik matang dan sejahtera. Tak perlu nak maki hamun orang, tak perlu nak caci maki orang. Walaupun mereka itu sebahagian besarnya mencaci Nabi, memaki Nabi, kerana Nabi sangat faham, sangat tahu bahawa caci maki mereka itu tetap tidak akan orang kata menjadi kudis kepada baginda, tidak akan dapat memberi mudarat kepada Nabi SAW. Biarlah orang musyrikin nak menjelir macam mana, biar dia jelir, dia nak maki setara mana, biar dia maki setara mana. Tetapi Nabi tetap menunjukkan teladan yang baik. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-Ku yang mulia, kata Allah, ialah mereka yang berjalan dalam keadaan yang tidak sombong, dan mereka apabila mereka dicaci, disapa oleh orang-orang yang jahil, mereka tetap mengeluarkan kalimah-kalimah yang sejahtera. Kan? Satu hari ada orang Yahudi masuk rumah Nabi. Masuk rumah Nabi. Masuk rumah Nabi itu, dia mengucap Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Punya biadab dia dengan Nabi, orang Yahudi. Didengar oleh Aisyah.
Didengar oleh Aisyah. Kemudian masuk seorang lagi macam tu juga, 2 orang Yahudi masuk dah lah, tak beradab, tak minta izin, terus masuk saja. Kemudian bila dia nak keluar, Aisyah pula kata kepada dia, "Assalamualaikum," kata Aisyah. Bila dia dah balik, Nabi tegur Aisyah. Nabi tegur Aisyah. Aisyah beritahu, dia marah pasal apa? Pasal dia biadab sangat. Tetapi Aisyah kata, Nabi ajar Aisyah, "Wahai Aisyah, lain kali kalau dia sebut Assalamualaikum, kita jawab Waalaikum." Sudahlah. Assalamualaikum tu maknanya celaka kamu ataupun jahat kamu, dosa kamu. Assalamualaikum, jahat kamu. Itulah. Tapi Nabi suruh jawab Waalaikum, sudah, dan kamu, ke atas kamu jahat juga. Itu maknanya. Tetapi Nabi ajar supaya menggunakan perkataan yang lebih pendek. Adapun bagi orang yang memberi salam dengan betul, Nabi suruh jawab, kita kena jawab yang sama ataupun yang lebih panjang lagi. Kalau orang hina kita, kalau boleh kita guna perkataan yang lebih pendek untuk pulangkan kepada dia. Orang kata Assalamualaikum, jawab Alaikum, sudahlah. Tapi kalau orang bagi kita salam Assalamualaikum, kita kena jawab yang sama ataupun tambah lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Jadi itu yang diajar oleh Nabi. Sama juga, satu hari ada Nabi tengah duduk dengan Saidina Umar. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, mari Yahudi, Nabi ni dia ada kain di bahunya, dia datang terus tarik kain, jerit jerat leher Nabi ni. Ketika itu memang Nabi kesakitan. Omar pun dah bangun dah. Nabi kata nanti dulu Omar. Omar ni tak boleh tuan-tuan sekalian, Omar ni. Dia tak boleh tengok. Apa kata Yahudi? Inilah dia, keturunan Abdul Muttalib, dia kata. Reti hutang tapi tak reti nak bayar. Rupanya memang Nabi berhutang tuan-tuan sekalian. Tapi sebenarnya ada lagi 2 hari tempoh perjanjian, belum sampai masanya lagi. Ada lagi 2 hari tempoh perjanjian untuk Nabi bayar balik gandum yang Nabi pinjam. Jadi Nabi pun mengatakan, "Wahai Omar, nanti dulu. Memang aku pinjam gandum dengan dia. Tak apalah, saya akan carikan, usahakan untuk pulangkan walaupun belum sampai masanya. Masih ada lagi masa untuk saya pulangkan lagi." Jadi tuan-tuan sekalian, bila Yahudi ni tengok begitu sekali sifat Nabi, tuan-tuan sekalian, sifat Nabi, akhirnya dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah," dia pun dah niatkan, tak payah bayar. Tapi Nabi nak bayar juga, dan Nabi bayar. Cuma lepas itu orang Yahudi tadi mengucap 2 kalimah syahadah sebab dia tertarik dengan cara Nabi. Tengok, tak ada nak maki-maki, nak caci-caci, tak payah. Kerana itu lisanul hal yang boleh menarik orang, kan? Menarik orang kepada Islam. Tapi ialah bab hutang ni tuan-tuan sekalian, memanglah kena bayar, kan? Itu adab berhutang, kena bayar. Sebab itu Nabi sendiri berhutang walaupun gandum begitu. Nabi buat satu perjanjian tempoh untuk bayar, ada tempoh. Sebab Allah kata dalam Quran, "Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Apabila kamu beri hutang kepada orang, berilah dia tempoh masa untuk dia bayar. Tangguhlah. Minta tak bagi, okey, bagilah masa. Bila boleh bayar? Tahun depan. Tahun depan dia jawab lagi, tahun depanlah saya bayar. Bila masuk tahun depan lagi. Tak apalah, sabarlah, bagi dia tempoh. Tapi Allah kata, "Wa anta saddaqu khairul lakum." Kalau kamu niat sedekah tu lebih baiklah. Kan, sian dia, kan, niat sedekah. Dia pun miskin, dia pun susah. Kamu niat sedekah. Kita pun kata RM5 boleh lah Ustaz, RM5,000 depan pintu, dekat padang mahsyar saya tunggu Ustaz, dia kata. RM5 boleh lah, halal. RM5. Ada tempat saya tu, imam lepas sembahyang address kepada makmum, tuan-tuan yang ada kiranya Allah yarham jenazah
Ini ada urusan hutang piutang ke, urusan harta dengan tuan-tuan, silalah berurus dengan waris. Biasa begitulah, berurus dengan waris. Jadi tuan-tuan sekalian, ada orang kemudian minta kepada waris. Waris boleh jawab, saya tak tahu menahu, yang hutang bapak saya. Taklah dia. Ada jenis yang mangkuk ayun juga, jenis waris ni pun. Wah, tak tahu. Sebab saya banyak tegur dalam bab meninggal ni, masyarakat ni kadang-kadang tempat saya. Kadang ada orang memanglah dia telefon ustaz minta tolong datang jadi imam, minta tolong jadi imam, minta tolong jadi imam. Bila kita datang kadang-kadang dah sepatut dah sembahyang, dia kata nanti dulu ustaz, tangguh sikit, anak tak sampai lagi ni, dia kata. Anak tak sampai, nak tunggu sampai, patutnya dah sampai dah ni. Dia kata dia duduk mana? Dia duduk Johor Bahru. Dia duduk Johor Bahru. Dah ni mak ni meninggal lama mana dah? 2 bulan dah. Sakit dah lama mana? 2 bulan dah sakit. Sepanjang sakit tu dia balik ke tidak tengok mak? Tak sempat, dia kata, tak balik. Ni jenis anak menyusah orang tua. Kan? Jenis anak menyusah orang tua. Dah tahu mak sakit 2 bulan tak nak balik. Bila mak dah mati nak tengok mukanya, dah apa nak tengok mukanya? Tengoklah masa dia sakit hari tu, tengoklah masa mak hidup hari tu. Kan? Dah mati baru nak tengok mukanya. Saya kata tak payahlah jalannya, kalau tak saya tak nak jadi imam, balik. Nak tunggu je. Kecuali lah kalau memang anak tu memang dia rajin balik, tak apa. Ini tak pernah balik sepanjang 2 bulan. Apa masalah tak balik? Oh, sibuk. Dah dibagi tahu mak sakit, ketika itulah dia balik. Sibuk ke mana pun, kan? Ini dah mati baru nak suruh tahan pula. Sedang mak dia tu jadi orang yang baik, orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu sebenarnya tidak sabar untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Anak pula menyusahkan pula, nak tahan-tahan pula. Kan? Itu sebab tu saya selalu kalau nak suruh sembahyang pukul 9, kita sembahyang pukul 9. Lepas tu tak payah lagi dah nak tangguh-tangguh lagi, nak tunggu anak tak sampai. Dah tahu maknya dalam keadaan uzur, dah lama dah uzur, baliklah waktu uzur tu, tengok ziarah mak. Tu baru betul. Kan. Jadi ini pun jadi anak mangkuk ayun juga tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu sementara ibu masih hidup, kan, ayah masih hidup. Jarahlah, ini dah mati baru nak suruh tengok nak. Dia kata ginilah, dibalikkan tunjuk gambar sudahlah. Gambar mak kalau ada, tengok gambar sudahlah. Tak penting pun untuk tengok wajah mak, tak berpahala pun, kan. Kita nak tangguh-tangguhkan untuk kita kemumikan, urus satu-satu jenazah, tak ada sebab. Tapi pandai orang jawab, dulu Nabi tangguh pula, dia kata. Nabi dulu kan tangguh. Itu tangguh kerana ulama hadis mengatakan bahawa perlantikan ketua negara lebih penting lagi daripada mengurus kematian. Perlu dilantik ketua dulu, pengganti Nabi dulu. Itu jauh lebih penting. Itu tak apalah tangguh. Ini bukan nak ganti apa-apa pun, kan. Jadi oleh sebab itu, ini yang perlu kita. Sebab itu kita kalau dengar je mak sakit ke, ayah sakit ke, tak berapa sedap, carilah masa. Carilah masa untuk balik, untuk tengok. Jangan sampai nanti kita tak balik-balik, bila dah mati baru kita sibuk nak tahan jenazahnya, kita nak tengok mukanya. Tak payah. Tengok kubur sudahlah, balik. Sempat lagi kalau nak sembahyang dekat kubur sana. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu, insya-Allah kita sambung lagi dalam pertemuan kita yang akan datang. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'alim, Allahumma ta'arif, Allahumma tafatih. افتح لنا فضل العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.